Pilihan Raya Negeri Malaysia yang baru berakhir tidak memberi sebarang kejutan. Dari satu sisi, Pakatan Harapan BN dan Perikatan Nasional masing-masing kembali berkuasa di tiga negeri, seri tiga sama. Namun keputusan berbeza dengan hasil pilihan raya. Hasil memperlihatkan impak daripada keputusan. Dalam hal ini, kekuatan PN, Gabungan Bersatu dan PAS semakin dirasakan di kalangan pengundi Melayu Malaysia. Penerbit kanan Ruzaini Rashid memberi ulasan. Masyarakat Melayu di Malaysia ini makin berpecah belah. Rakyat di semua peringkat rasa tidak puas hati, malah rasa marah pun ada. Kalau sombong, duk maki, duk gaduh, siapa pun tak nak berkawan dengan hang? Ada beberapa parti politik especially yang akan gunakan racial remarks or even religious remarks untuk attract pengundi. We are all human beings. Okey, agama jangan bagi dia memisahkan kita. Encik Alif Ashraf dahulunya merupakan seorang Kristian. Namun sejak 19 tahun lalu, beliau mengambil keputusan menjadi saudara baru selepas menemui pasangan hidupnya, Zasia Haryanti Muhammad Zahid, seorang wanita Melayu Islam. Keluarga saya pada awal tu memang diorang menentang habis-habisan. Tak ada siapa yang mai masa saya kahwin. Jadi keluarga saya sampai sekarang tak pernah tanya sama ada kami ini hidup ke, kami ini dah mati ke. Mereka tak ambil tahu pasal kami. Alif dan isterinya amat terkesan apabila setiap kali musim pilihan raya di Malaysia, isu kaum dan agama kerap ditunggang parti-parti politik yang ada. Isu ini sengaja ditimbulkan oleh ahli politik saja nak melagakan rakyat. Bagi saya lah, if you want to have an election, let's make it a fair fight. Bagi penduduk kampung kaum Melayu di bahagian utara dan pantai barat Malaysia, isu kaum dan agama tetap menjadi teras penting buat mereka dalam menentukan parti yang dipilih. Kita mesti perlu memperjuangkan Islam sebab abata agama bangsa dan tanah air. Agama bangsa Melayu sendiri dipermainkan dan bangsa lain menuntut keistimewaan yang sama. Itu yang kita orang tak boleh terima, tak dapat menerima. Demografi ini jugalah yang membentuk kumpulan besar penyokong tegar dan baharu Perikatan Nasional atau PN, sekaligus menyumbang kepada kemenangan besar PN dalam pilihan raya negeri Malaysia baru-baru ini. Menjadi seorang yang konservatif Muslim atau seorang yang moderate tidak merupakan kesalahan, tapi yang menjadi mungkin cara untuk terjah ke hadapan ialah bagaimanakah policy makers dengan izin menghadapi masalah ini. It's a very dynamic society right now. Kita angkat tangan lawan! Kita lawan! Kita lawan! Bagi pihak pembangkang PN yang kerap menjadikan kaum dan agama sebahagian daripada usaha berkempen, ia bertegas pihaknya bukan hendak mempermainkan isu berkenaan mahupun mempunyai pendirian Islam yang ekstrim. PN mendakwa gabungan itu sekadar mempertahankan perkara-perkara utama dalam perlembagaan Malaysia, iaitu Islam sebagai agama rasmi negara dan hak golongan bumi putera. Strategi kita ialah mendekati mereka, memberi ruang kepada mereka. Malah kita tidak memaksa sebenarnya. Kita harapkan mula-mula memberi sokongan, lepas itu mereka akan mula tertarik dengan dasar. Nampaknya ialah obviously undi Melayu nampaknya kian lama kian memergi kepada Perikatan, dan Pakatan masih lagi mendapat undi yang multiracial, tapi persoalannya adakah ini cukup? Sekarang orang takut juga kan. Sentimen yang berpotensi memecah belahkan masyarakat ini juga hanya memacu hasrat Ahli Dewan Undangan Negeri atau Adun Bandar Utama di Selangor, Chamalia Jamaluddin, untuk menyertai politik. Salah satu sasaran beliau sejak dilantik sebagai adun pada tahun 2018
adalah untuk merapatkan lagi jurang yang ada antara kaum di Malaysia. Ahli politik ataupun parti politik dia menggunakan perkara itu, menggunakan isu kaum, menggunakan isu agama, sebab benda tu senang. Dia senang untuk membangkitkan kemarahan, membangkitkan irrational of a voter. Want to hapuskan racial sentiments 100%. It might be very difficult, but I hope that we can lessen it for the future of Malaysia. Malaysia sebagai negara yang multiracial dan dynamic, semestinya ada perbezaan di antara pendapat. Isu identity politics di Malaysia, isu bagaimanakah saya melihat diri saya sebagai seorang Melayu, seorang Islam, tidak boleh, bukan senang diubah. Para pengamat pula percaya bahawa kerajaan perpaduan adalah formula terbaik untuk menghuraikan cabaran sosioekonomi yang sedang melanda Malaysia ini. Malah dasar-dasarnya sudah dibentangkan, pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah satu-satunya cara untuk membawa kemakmuran di negara tersebut. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membuat sedaya upaya setakat ini untuk mencerminkan satu kerajaan yang cakna dengan keadaan realiti Malaysia yang berbilang kaum. Ada beberapa keputusan dasar yang mungkin tidak popular atau mungkin controversial atau mungkin sukar untuk diamati. Tapi sekarang adalah masa untuk kerajaan ini melaksanakannya. Lebih-lebih lagi dengan keputusan ini, ia menuntut kerajaan ada ini supaya lebih dilihat, dasar yang lebih dilihat pro kepada orang Melayu, terutamanya orang Melayu yang susah. Tapi saya kira waktu 4 tahun 4 bulan itu satu betul apple time lah untuk kerajaan untuk memastikan jurang itu dapat dikurangkan. Iltizam itulah yang dipegang kuat para pemimpin kerajaan perpaduan hasil keputusan PRN yang diraih. Mereka sudah pun diingatkan oleh PM Anwar bahawa sekarang bukanlah masanya untuk terus berpolitik tetapi bekerja dan berkhidmat kepada rakyat. You shouldn't be pemimpin Melayu Muslim or anything. Just basically pemimpin di Malaysia. Karakter utama yang perlu ada adalah karakter yang mampu meletakkan rakyat Malaysia, mampu meletakkan negara ini ke arah yang paling baik. Semua ahli menteri, semua jabatan, semua DO kena cari siapa yang paling miskin di kalangan kita. Kena tolong dan mesti selesai sebelum akhir tahun ini. Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim tidak berubah dengan keputusan PRN yang baru lalu. Namun penyertaan UMNO dalam gabungan Pakatan Harapan sebagai wakil suara Melayu kini dipersoalkan. Sama-sama kita lihat nanti kesudahannya. Di tanah air, kempen pilihan raya Presiden baru saja bermula. Sama-samalah kita mengikutinya dengan tekun dan bijaksana. Sampai di sini dahulu detik perjumpaan kita minggu ini. Sehingga bertemu lagi di paparan akan datang. Salam hormat dan salam Kota Singa.